Kita tengok kata-kata daripada seorang hukama, orang-orang Islam, ulama yang bijak, yang membukakan kepada kita tentang 10 pintu syaitan masuk ke dalam jiwa insan. Yang pertama, apabila seseorang itu bersifat dengan rakus dan buruk sangka. Bila bersikap dengan rakus, tamak dan buruk sangka, syaitan akan masuk. Manusia bila tamak, kutik derma, tamak, bersifat dengan rakus, syaitan akan masuk. Begitu juga orang-orang yang suka buruk sangka akan menjadi makanan syaitan, akan menjadi santapan syaitan, akan menjadi tertakwaan kepada syaitan. Syaitan akan ketawa, gembira melihat dia sebab dia akan berjaya menguasai orang yang bersifat dengan sifat ini. Apa dia tuan-tuan? Ingat, yang pertama ialah orang yang bersikap dengan sifat rakus dan buruk sangka. Ya? Bila dua ni ada dalam seseorang insan, dia akan masuk melalui itu, dia akan menguasai, menghasut, menggoda, dia akan berjaya tuan-tuan untuk menguasai seorang insan. Rakus ni tamak tuan-tuan. Orang kita dulu ada sebut, orang tamak selalu rugi. Bagai anjing dengan bayang-bayang. Maknanya dengan rasa jiwa yang rakus, yang tamak, itulah syaitan akan hasut dia sehingga akan bunuh dia sanggup. Sehingga akan dia syirik dia sanggup. Sebab tamak, tak percaya kepada Allah Ta'ala, rezeki Allah, lalu sanggup untuk buat sihir, untuk ambil pelaris daripada bantuan syaitan, iblis. Maka dia pun bukan senang-senang dia nak tolong. Dia syarat nak tolong, dia kata hampa kena buat benda-benda yang Tuhan murka. Hampa sanggup tak sanggup? Kalau hampa sanggup buat benda yang Allah marah, bermakna hampa dah jadi hamba aku, bukan jadi hamba kepada Allah. Barulah dia jadi hamba kepada orang yang ambil sihir tu. Sebelum dia nak jadi sihir itu, dia kena buat dulu benda-benda yang dimurkai Allah. Pijak Quran, letak Quran di terompah, masuk jamban, masuk tandas, buat benda-benda tu. Bila dah buat benda-benda tu, barulah dia akan setuju dengan tuan yang buat sihir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, na'udzubillah, minta lindung Allah SWT daripada sifat rakus dan juga buruk sangka. Dalam tenggelam punca, dihasut oleh syaitan, ditambah dengan ajinamoto hasutan syaitan ni, ditambah dengan perasa, penyedap rasa, daripada dia asal daripada nafsu. Nafsu kita rakus, nafsu kita buruk sangka. Bila ada dalam jiwa kita, ditambahlah oleh tokok, tambah oleh syaitan. Maka syaitan pun akan bagi kita hasutan, bisikan, idea-idea. Dia akan cuba hembuskan kepada kita, memberikan kita saranan-saranan yang menjahanamkan kita. Akibat daripada rakus, sanggup rasuah. Akibat daripada rakus, sanggup menipu, sanggup mengecoh, sanggup macam-macam. Akibat daripada rakus, tamak halaba, sanggup untuk menipu. Dana-dana awam, dana-dana rakyat yang dikumpulkan, yang dikutip dan sebagainya. Ini akibat rakus. Dan buruk sangka pula ialah mengadu domba supaya orang bergaduh. Akibat buruk sangka lah kita putus silaturahim. Itu disukai oleh syaitan. Innama yuridu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Modus operandi dia ialah syaitan ini dia suka untuk kita bergaduh antara sama kita. Bergaduh antara sama kita. Jadi apa dia? Nak bagi bergaduh ni apa dia? Bermula dengan buruk sangka. Buruk sangka itulah yang menyebabkan kita berkelahi, menyebabkan kita memfitnah, menyebabkan kita menuduh, menyebabkan kita tuan-tuan
mereka reka satu yang tidak ada. Mereka yarsa perkara-perkara yang tak dibuat oleh kawan kita tu. Sedangkan dia tak buat benda tu. Tapi oleh kerana kita buruk sangka, kita telah buat fitnah, kita telah buat benda-benda yang sebenarnya tak betul pun. Sebab tu Nabi kata, sedusta-dusta perkara ialah sangka buruk, su'uzan. Akzabul, apa nama tu, dipanggil khabar, dipanggil sedusta-dusta perkara, ialah buruk sangka. Yang kedua, tuan-tuan, pintu syaitan masuk dalam badan manusia dan jiwa manusia ialah panjang angan-angan. Dalam kitab kita nasihat agama, wasiat iman yang kita duk baca di masjid kita Al-Ihsan, rindu dah ni tuan-tuan. Lama dah Ustaz tak pergi masjid Al-Ihsan Bandar Kirara ni. Tidak 2 kali sebulan duk pergi. Hari Selasa kedua, hari Sabtu keempat. Allah, pergilah tuan-tuan sampai ngajak kita nak habis dah tuan-tuan. Di masjid Kirara. Tapi COVID mai melanda kita, mempadai kita. Lama dah tak pergi masjid Kirara ni, masjid Al-Ihsan ni. Tidak tuan-tuan, sebulan 2 kali. Sekarang sebang 3 kali dengan muslimat lagi. Ni muslimat pun tak ada, muslimi pun tak boleh lagi. Sebab kita boleh buat online saja. Tapi Alhamdulillah lah. Jadi tuan-tuan, dan kitab kita pun sebut, di antara yang merosakkan jiwa kita ialah panjang angan-angan. Maknanya, duk seronok, duk plan hidup ni serupa dengan selamanya. Kita duk rasa hidup ni macam selamanya. Tak rasa bahawa kita nak tinggal. Semakin hari semakin kita pendek dengan dunia, semakin kita dekat dengan akhirat. Berjalan satu hari, petanda dunia ditinggalkan, menuju kepada akhirat. Bertambah umur kita, tahun ini orang sebut happy birthday to you, sana helwa. Tapi hakikatnya, makin kita meningkat umur, makin singkat tempoh kita untuk berada di muka bumi ini. So apa dia? Jangan panjang angan-angan. Sebab apa? Bila panjang angan-angan, dia akan merosakkan diri kita. Syaitan akan guna kesempatan itu untuk menipu kita, melekakan kita, ghaflah tahu tuan-tuan. Ghaflah jingga, orang Penang kata. Ghaflah ni mana? Melalaikan kita, melekakan kita daripada buat ibadat, meninggalkan segala perintah Allah, menangguh-nangguhkan perintah Allah, dan akhirnya terlepas tak buat langsung perintah Allah. Kita gaya nak buat benda baik, dia kata tak apa, tahun depan ada lagi, tahun ni tak buat, tak apa korban, tahun depan ada. Bila kita tuan-tuan bencin nak pergi buat haji, nak guna duit duit gratuity ke apa ke, dapat hadiah, nak yang dirahmati Allah. Dia tak payah pergi apa wawai ni, pergi kemudian sikit, pasal nanti balik buat dosa. Tersah pergi nanti dekat-dekat nak mati. Tengok tu kan, pergi nanti. Dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila panjang angan-angan, manusia akan jadi leka. Dia akan jadi ghalib. Dia akan menangguh-nangguhkan amalan yang baik, amalan soleh ditangguhkan. Amalan-amalan yang jahat disegerakan akibat daripada panjang angan-angan. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, syaitan boleh masuk melalui rasa ingin rehat dan melupai nikmat. Nak relax, nak comfortable,
Nak zone apa, comfort zone kita panggil. Jadi dia pun lupa nikmat. Lalu dia pun mulalah membuat benda-benda yang merugi, mensia-siakan dia. Usia dia yang Allah beri, kesihatan yang Allah beri, duit ringgit yang Allah Ta'ala beri, kemudahan rezeki, tidak dimanfaatkan. Kerana apa? Nak relax dulu, nak rehat dulu. Padahal Nabi ajak kita rebut masa lapang, masa sihat, masa hidup, masa kaya. 5 perkara tu Nabi suruh rebut. Jangan duk kata, oh tak apa, nak rehat dulu tak mau buat apa lagi tahun ni saya tak mau buat apa lagi, tahun ni tak mau buat ibadat, tahun ni tak mau, nak rehat dulu. Jangan. Sebab dia akan masuk jarumnya. Syaitan akan masuk. Bila kita main rasa nak rehat, rasa nak relax, rasa nak tak mau buat ibadat, rasa nak relax dulu, nak rehat dulu. Tak ada rehat dalam hidup kita. Sebab tu Ustaz beri khusus kepada orang-orang yang nak pencen, pegawai penjara. Ustaz kata sebenarnya dalam Islam ni, dalam kita menjadi hamba Allah ni, tak ada pencen. Pencen tu hanya dalam bekerja sebagai pegawai kerajaan, pegawai swasta. Ya lah ada pencen, tapi kita bekerja dengan Allah, majikan kita yang besar, bos kita paling besar, Allah Ta'ala, tidak ada pencen. Bahkan lepas pencen ni, kita kena lagi ligat dalam mencari pahala. Sebab bermakna kita di penghujung hidup, lagi kita kena pulun, lagi kita kena gigih usaha apabila kita dekat dengan usia penamat. Sebab bila pencen ni makna di penamat hidup kita. Dia menunjuk kepada penamat riwayat kita. Sebab lebih pencen bukan untuk rehat. Yang tu yang syaitan kadang masuk, yang saya sampaikan kepada mereka, kepada mereka-mereka yang nak pencen sebagai kursus persediaan menghadapi pencen selepas dalam berkhidmat kepada kerajaan ke 30 tahun, 40 tahun bekerja, 35 tahun, 32 tahun. Maka di antara yang Ustaz tekankan ialah, Ustaz kata, jangan ingat kata pencen nak duk sesa, bahkan kena sibukkan diri dengan kebajikan, dengan benda-benda yang berpahala. Sibukkan diri dengan akhirat, sibukkan diri dengan majlis ilmu, sibukkan diri dengan kerja-kerja membantu insan, NGO yang menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Jangan kita pasif, tapi kita kena jadi aktif. Bahkan Rasulullah sendiri pun dikala usia 50, 50 ke 60, dia 63 dah meninggal, 55 naik sampai hijrah 50 lebih dah, perang 55, 56, 57, duk perang lagi, umur 60 jadi pentadbir, pemimpin, merancang jihad, peperangan. Jadi mana ada istilah pencen? Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar pun sama. Mereka apabila masuk usia 50-an naik ke atas, semakin aktif dengan masyarakat, semakin memberi, semakin aktif menjalankan kerja dengan Allah dan juga dengan masyarakat. Jadi jangan kita duk rasa nak rehat dalam hidup kita ini, menyebabkan ia akan dimasuki oleh syaitan melalui jalan ini. Dia akan hasut, dia akan berikan kita tuan-tuan bermacam-macam saranan dan juga memberikan kita berbagai-bagai idea-idea yang merugikan kita untuk dia tertawakan kita. Sebab itu jangan kita duk berasa nak berehat dari dunia ni. Sebab dunia bukan tempat berehat. Dunia ini tempat untuk kita bekerja, melakukan amal yang soleh untuk dibawa
pulang bertemu Allah. Mengurangkan dosa, menambahkan pahala. Itulah hidup dunia. Bukan menambahkan dosa, mengurangkan pahala. Sebab kita nak balik bertemu Allah, dua perkara. Satu dipanggil pahala, satu lagi dipanggil dosa. So kalau boleh reduce, bukan takat reduce, zerokan dosa, billion trillion kan pahala. Maka kena lihat, jangan duk ingat nak rehat. Yang keempat ialah apabila kita bangga diri, ujub, dia masuk di dalam, membuka pintu syaitan masuk dalam diri kita apabila kita dikena penyakit ujub. Ujub ni perasaan, rasa diri hebat. Ujub ni maksudnya mengangkat diri sendiri, bangga dengan diri sendiri, merasa kagum dengan diri sendiri, berasa kaya, berasa pandai, berasa handsome. Diri dia saja, bukan orang kata pun. Dia duk rasa dalam hati dia duk merak seorang-seorang. Dia duk merak dalam hati dia, duk perak, duk berasa merak. Merak ni masa apa merak? Duk dalam hutan tu lah. Kembang bulu dia, berasa lawa, berasa elok. Nah? Berasa pandai, berasa bijak, berasa kaya. Lalu dia pun megah. Jalan pun megah, sombong. Daripada ujub, dia main sombong. Mula-mula dia rasa diri dia hebat. Orang tak puji, dia puji diri dia sendiri. Berasa kagum dengan diri sendiri. Lepas tu dia main sombong lah tuan-tuan. Tu jangan duk buka pintu bangga diri ni. Pintu berasa kagum kat diri sendiri yang namanya ujub ni. Sebab syaitan akan masuk, bawa kita kepada takabur, dia akan bawa kita kepada angkuh, ego, sombong, belagak, action. Tu semua lah tu. Akibat daripada mana? Asalnya akibat berpunca daripada kita sendiri yang duk layan, duk layan ustaz kata apa ni, duk layan bangga diri, ujub. Jangan tuan-tuan. Sebab pintu ujub membuka pintu syaitan masuk dalam jiwa insan. Dia akan menyelinap masuk dan dia akan buka lagi rasa-rasa yang lain yang merosakkan ibadat kita. Dia mainlah tuan-tuan ujub ni, dia buka kepada sombong, angkuh, takabur. Yang kelima, apabila merendah-rendahkan kawan-kawan kita. Dia masuk tuan-tuan apabila kita memandang manusia rendah, menghina manusia, menganggap orang-orang lain semua bodoh, menganggap orang lain semua koman, menganggap orang lain semua tak cerdik, dia yang cerdik, menganggap orang lain semua miskin, dia yang kaya, menganggap orang lain semua tak serak, dia seorang yang serak, handsome, cun, orang lain semua tak cun. Ni apabila merendah-rendahkan orang lain, hina orang lain, itu juga pintu syaitan masuk. Itu yang kelima. Yang keenam, apabila ada perasaan hasad dengki, syaitan akan hasut kita tuan-tuan. Dia akan masuk dalam hati kita, jiwa kita bila kita ada hasad dengki. Bila kita hasad dengki tuan-tuan, masuk dalam diri kita. Yang inilah yang menyebabkan macam-macam. Nabi sebut tuan-tuan, hasad dengki merosakkan amalan kita. Seperti kayu api yang memakan kayu api. Kama ya'kulun naral hatab. Jagalah diri daripada hasad dengki. Sebab hasad dengki ni akan menghapuskan amalan kita, menghanguskan amalan kita, pahala kita yang kita collect, yang kita kumpul, yang kita jaga, akan hangus seperti api membakar kayu api. Jangan ada hasad dengki. Hasad dengki ni pintu yang paling ampuh untuk syaitan masuk dalam badan manusia, menyebabkan manusia tuan-tuan, dia kalah dikuasai oleh syaitan. Akhirnya dia buat dosa, bunuh orang pun kerana dengki, cantah orang, fitnah orang, kadang-kadang hasad dengki. Jadi jangan ada hasad dengki. Kita tak mampu, bagi orang lain yang mampu.
Jangan duk asat dengki. Sebab asat kita tetap sah bagi dia. Tapi tenah dia. Dan sebagainya. Yang seterusnya tuan-tuan 7. Apabila ada perasaan riak. Nampak? Syaitan dia masuk melalui perasaan kita. Perasaan. Riak ni tuan-tuan, pintu masuk syaitan. Riak ni pada menunjuk-nunjuk. Buat bukan kerana Allah, tidak ikhlas. Buat kerana menunjuk-nunjuk. Lama-lama orang tahu dah tuan-tuan, bukan cakap Allah. Allah memang tahu lah, dia maha mengetahui. Lama-lama Allah dedahkan ibadat kita, perbuatan kita, amalan kita. Oh, rupanya bukan buat kerana Allah, tapi kerana bisnes. Oh, bukan kerana Allah, rupanya buat kerana nak cari dunia, bukan nak cari pahala. Oh, buat ni kerana dia buat tu semua tu bukan apa tu. Kerana nak kemewahan dunia, bukan nak kemewahan akhirat. Jadi tuan-tuan, itu dipanggil riak, menunjuk-nunjuk untuk ibadat yang dilakukan. Bukan nak pahala, tapi nak sanjungan orang. Bahkan zaman lah ni tuan-tuan, nak duit orang. Bukan cakap dia nak sanjungan puji saja, riak ni. Tapi dia nak dana daripada orang. Dia nak tuan-tuan kadang-kadang tu, orang bagi kat dia, bukan cakap puji, tapi bagi duit pula kat dia. Ni tuan-tuan. Sebab tu tak boleh duk ajak riak. Memberi tangan kanan, mengambil gambar tangan kiri. Tuan-tuan. Tangan kanan bagi, tangan kiri selfie. Apa maksud tu? Maksudnya, bukan cakap puji aku nak. Duit hampa pun aku nak. Bagi lagi kat aku. Nak? Jadi tuan-tuan, bukan cakap puji ya, riak zaman lah ni. Riak zaman lah ni, nak duit sekali. Bukan nak hanya pujian. Tapi nak sekali dengan harta. Orang bukan suruh dia nak orang puji dia, tapi orang bagi harta kat dia. Bukan bagi pahala. Bagi harta. No? Dan yang ke-8, apabila perasaan bakhil, kedekut, syaitan akan masuk tuan-tuan. Bila kita kedekut ni, dia akan bagi kita tenggelam dengan dunia sampai tak ada bekai akhirat. Dah dia kedekut, semua tak mau belanja, semua tak mau infak, semua tak mau sedekah. Apa jadi? Allah Ta'ala akan rugi hidup ini. Allah Ta'ala uji kita dengan duit. Dia bila dia benci kat kita, duit kita tu jadi duit, tak jadi pahala. Duit kita tu habis begitu saja, tak jadi pahala. Tak ada nilai ibadat. Tu tuan-tuan bila dia benci kepada seorang. Apa dia puncanya? Bakhil. Lepas tu ada gamak piramid nama Haji Bakhil. Haji dah tapi bakhil. Lepas tu bila haji, dia buanglah sifat perasaan bakhil. Sebab perasaan bakhil ni sifat yang bodoh. Sifat yang menyebabkan syaitan masuk dalam badan kita. Menandakan kita kalah dengan godaan syaitan. Kita tidak teriur dengan apa nama, nak kata godaan Allah tak boleh ya. Tawaran Allah. Allah kata sedekah dapat 1,000, dapat 700, dapat lebih pada 700. Tapi kita sayang, tak mau bagi. Nabi kata baik ialah ibadat paling baik ialah bagi apa tuan-tuan? Bagi orang makan. Dia bagi afshus salam wa tut'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Bagi orang makan, bagi salam, menjamu orang makan, semua itu akan membawa kamu kepada syurga yang sejahtera. Itu yang ke-8, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-8, 9 lah. Yang ke-8 tadi perasaan bakhil. Yang ke-9, apabila ada perasaan sombong. Tuan-tuan, takabur ni aba wastakbara. Dia profesor dalam bab sombong.
Profesor dalam bab sombong. Apa dia? Dia ni pakar dalam bab sombong. Sebab Allah kata, dia keluar daripada neraka. Sebab apa Iblis keluar daripada neraka? Aba wastakbara. Degil. Dan yang kedua, ialah boleh mereka ni masuk bilik tuan-tuan, dia bising bunyi pintu bilik. Tak apa tuan-tuan. Abah makna enggan. Yang kedua maknanya wastakbara, rasa besar diri, sombong. Bukan dia besar pun, tapi rasa dia besar. Aba wastakbara. Jadi tuan-tuan, pintu iblis nak masuk, dia akan, tuan-tuan, dia akan gunakan, manipulasikan perasaan sombong yang sedia ada pada diri kita tu. Kalau kita layan, dia akan masuk. Dia akan masuk, dia akan hasut supaya kita jadi takabur, besar diri, sampai kadang Quran pun kita anggap kecil. Perintah Allah suruh tudung pun kita rasa kita hebat lagi. Tak mau pakai tudung, tak mau tutup aurat. Nah, kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, anak-anak pembesar, anak-anak orang besar kita tak tutup aurat, pemimpin-pemimpin Melayu Islam kita ni. Nah, lagu mana cerita? Kadang background bagus dah, pengajian Islam, anak tu, cucu tu, tapi dah tak boleh nak tunduk pada hukum Allah, hukum yang melibat kepada individu, iaitu diri kita, anak kita, bini kita, seperti menutup aurat. Yang tu pun tak boleh buat. Betapa sombongnya manusia. Hukum Allah tak mau buat. Hukum tutup aurat ni Allah Ta'ala, bukan hukum kepada manusia. Tapi yang tu pun tak mau buat. Bahasa kaya, bahasa hebat, bahasa duduk di pekan bandak, bahasa hebat. Allah Ta'ala nak heran ke apa, duduk bandak ke duduk apa pun, tak nak heran. Allah tu lagi besar. Ni tak tuan-tuan, bahasa menteri sikit, YB sikit, buka sana, buka sini, dedah aurat. Pada mengaku Melayu Islam. Melayu Islam. Islam tak ikut. Anak bini kecilkan Islam. Anak bini rendahkan Islam. Tak junjung Islam. Tak buat hukum Islam dalam kekeluargaan. Macam tu tuan-tuan, nak boleh buat kira. Tak boleh buat kira sama. Bila dia sombong dengan perintah Allah. Orang yang afabi ayatina yastakbirun. Allah Ta'ala kata, dengan ayat-ayatku kamu nak sombongkan diri. Maknanya dengan ayat-ayat Allah ni, ayat-ayat Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi, nak sombong diri. Iblis masuklah tuan-tuan. Bila Iblis masuk, dia kata, kubur asing-asing, you kacau, you jangan jaga tepikan orang, you jaga tepikan you sendiri. Dia buat cakap you tu, dia pasal hebat dah, sombong lah tu. Maka tuan-tuan, jaga jangan ada sombong. Makna sombong tu apa dia? Jangan sombong dengan Allah. Orang yang Allah boleh cas, contoh orang yang tak buat perintah Allah ni, dicas sebagai sombong. Jadi tuan-tuan, orang tinggal solat dianggap sombong. Allah Ta'ala akan dakwa mereka sebagai orang yang sombong. Mampu tuan-tuan nak lawan dengan Allah Ta'ala. Dia akan buh kita di bawah pendakwaan dia. Dia mendakwa, kamu hambaku yang sombong. Allahu Akbar. Siapa nak boleh tolong kita? Tuan yang nak tolong kita tu kata kita hang sombong. Macam mak kita. Mak kita kata hang sombong, belagak dengan aku. Allah, luluh hati kita. Hancur hati perasaan kita. Tapi tuan-tuan, Allah ni, dia kata hang hambaku yang sombong. Dia akan main bukti. Perintahku sekian-sekian hang tak mau buat. Hang siapa? Perintahku untuk hang jalankan, hang tak mau buat. Hang siapa? Hang tumpang aku satih-patih, Allah kata. Tapi hukum aku tak mau ikut. Ujung kepala sampai ujung kaki tumpang aku yang buat. Tapi kenapa kau tak boleh nak junjung hukum? Antara yang Ustaz tekankan ialah aurat. Masalah
bini, anak, tak boleh nak ajak supaya tunduk pada hukum Islam. Tutup aurat. Nah, gadai segalanya. Lepas pada tu, Iblis akan hasut. Buat yang lain pula. Iblis akan masuk bila kita tunjuk kita angkuh dan sombong dengan ayat-ayat Allah. Baca tak baca tadi? Afa bi ayatina yastakbirun. Afa bi ayatina yajhadun dalam Quran. Dan dengan ayat-ayatku apakah kamu nak membantah? Apakah dengan ayat-ayatku kamu nak membegah diri? Menyombongkan diri? Dan yang ke-10, tuan-tuan, tak dipanjanglah tuan-tuan kita kena berhentilah lah. Cakap tu, yang ke-10 syaitan masuk ialah apabila ada perasaan tamak. Tamak hak tadi tuan-tuan nombor 1 rakus, dan dia tutup dengan yang last sekali, yang ke-10. Hukama kata, bukan kata-kata daripada kita alim, cerdik, pandai, ulama. Hukama ni ahli hikam, ahli hikmah, yang menyatakan pintu 10 ialah pintu kemasukan syaitan melalui jalan tamak. Bila tamak, syaitan masuk, syaitan hasut, syaitan kuasai seorang insan supaya ikut telunjuk dia, yang akhirnya membawa kepada sengsara. Nah, sebab Allah kata syaitan ni dia menjanjikan kefakiran, kerugian. Dia tak menjanjikan keuntungan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ni dia suka menghajak manusia, menunjuk manusia menjanjikan kepada manusia kefakiran, kerugian, dan juga menyuruh kita untuk buat benda-benda yang jahat. Sekadar itu tuan-tuan, apabila 10 perkara ini kita tahu dah sebagai punca utama kemasukan syaitan dalam jiwa insan, maka kita buanglah 10 perkara ini, 10 perasaan ini daripada diri kita, sebab dia masuk dalam diri kita melalui 10 pintu ini.